Ingat semua, jaga percakapan kita. Macam mana nak bercakap dengan guru-guru kita? Kita dilarang meninggikan suara kita. Alah cikgu, boleh benda banyak kerja bagi. Jangan. Cikgu, asal banyak sangat kerja bagi macam tu. Kan, rendahkan sikit tahap tu. Mungkin dia akan, ya ke, banyak ke. Kalau macam tu tak payahlah buat apa-apa. Mereputlah kau kat sana. Macam tu dia kata kan. Jadi maknanya cakap baik-baik. Jangan kita menengking, jangan kita mengherdik guru kita. Maka sayulah hati kita bila mendengar terdapat anak murid yang bertikam lidah dengan guru hingga memaki hamun pada guru. Di manakah tanda hormat kita kepada insan yang mulia? Kalau dulu-dulu cuba tanya tuan pengarah kita, tanyalah Cik Anwar kita, Khairul Anwar kita yang YDP PMBG. Dulu-dulu guru dihantar pergi ke kampung-kampung, pergi ke mana-mana. Orang kampung menyambut macam satu hero sampai. Bertandan pisang, botik ke payung semua hantar ke rumah tu. Boreh minyak, masak nasi goreng, hantar berbungkus. Ni cikgu ada sikit ni, kanyang cikgu tu. Cikgu dianggapkan sebagai insan istimewa. Cuba ingat balik waktu korang sekolah rendah tu, kau tengok balik report card korang, cita-cita nak jadi apa? Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak diucapkan kepada Cikgu Firdaus selaku pengurusi acara pada hari ini. Bahagia Cik Ahmad bin Abdul Razak, pengarah College Vocational Sungai Buloh, Cik Syarudin bin Basri, Timbalan Pengarah Akademik, Tuan Haji Rosli bin Syafi'i, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Cik Kamarudin bin Hamad, Ketua Jaminan Kualiti, Cik Khairul Anwar Jalaluddin, yang dipertua PIBG, seterusnya barisan tenaga-tenaga pendidik, pengajar seterusnya yang diraikan para pelajar College Vocational Sungai Buloh yang dikasihi sekalian. Bak kata orang, berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampaikan saya. Faham lah, tak faham sudah. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Ibu di dapur memasak kari, menu special ikan bawal. Adab sopan perhiasan diri perlu dididik sedari awal. Sungguh segak muda belia, hendak ke mana kita bertanya. Orang beradab, berakhlak mulia, manis sekali hati budinya. Cantik menawan si gadis Kelantan, hajat di hati nak hadir ke rakyat. Budi pekerti penuh kesopanan, jujur dan ikhlas jadi pakaian. Mentaati ibu bapa sepenuh hati, moga menjadi anak yang hebat. Akhlak terpuji, kehalusan pekerti, dikasihi keluarga serta sahabat. Jadi bagi memulakan program kita pada hari ini, kita bercerita tentang adab dan akhlak. Dan cerita tentang adab dan akhlak, maka itu adalah merupakan satu perkara pokok asas yang paling penting dalam kehidupan kita. Kata Imam Malik, Imam Malik bagi tahu biar ilmu tu sikit tapi jangan tak ada adab. Maksud dia cakap macam tu bukan kata kita tak payah belajar rajin-rajin. Mana kalau ilmu sikit kan pun tak apa lagi, janji jangan tak ada adab. Tu kadang-kadang orang banyak tak faham peribahasa. Contohnya cakap harapkan pagar maka makan padi. Salah sebenarnya. Harapkan pegar makan padi, itu yang sebenarnya. Bukan pagar tak pernah makan padi. Yang makan padi burung pegar. Sebab dia kata harapkan pegar makan padi. Macam tu jugalah maksud orang kata
Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maksud dia bukannya buat jahat banyak kali. Maksudnya buat baik berpada-pada, agak-agaklah nak buat baik tu. Tapi kalau buat jahat jangan sekali pun. Bukan kata jangan sekali, banyak kali tak apa, bukan. Jangan sekali pun fikir nak buat jahat. Macam itulah juga kita ni. 10 perkara baik kita buat. 10 perkara baik yang kita buat, tapi sebabkan satu kejahatan yang kita buat, maka orang akan lupakan 10 kebaikan yang kita buat. Itu sebabnya kena hati-hati. Itu sebab kita di awal tahun 2023 ni, kita cerita tentang adab dan akhlak. Ada satu kata-kata, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik sebab kau tak salin kan, aku ulang balik semula. Yang pertama, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Bayangkan, dalam kata-kata yang sangat mendalam itu menunjukkan kekayaan yang sebenar adalah akal. Ada seorang sahabat yang saya kenal, dia buta huruf. Dia buta huruf, tiba-tiba ada orang bagi dia duit sebanyak-banyaknya. Dalam satu cek, sebabkan bos sayang dia, sebab dia tu lurus, dia tu baik. Dekat cek tu, dalamnya bernilai, tulisan cek tu bernilai 2 juta ringgit untuk dia. Alhamdulillah, dia kaya 6 bulan. Dia kaya 6 bulan, kemudian ditipu oleh orang lain dengan cek yang sama, dia kena tipu. Habis duit dia langsung tak ada apa. Sebab apa? Sebab bodoh itu boleh memiskinkan sebenarnya. Itu sebabnya hari ini kita ada peluang, adik-adik semua ada peluang dapat belajar dekat college vocational. Di naik taraf, nama dia college vocational, KV. Kau duduk kat KV mana? KV Sungai Buloh, iya ke? Kau ambil kos apa? Belagak lah sikit bunyinya, Tapi dah ada peluang, kalau tak ambil peluang itu untuk belajar rajin-rajin, maka rugilah kita. Kekayaan yang paling besar adalah akal sebenarnya. Gunakan akal fikiran kita. Kita dah duduk dekat dalam ni, jangan fikir aku ni macam tak boleh. Kau rasa kau tak boleh, kau keluar, kau pergi balik sekarang, kau jangan duduk sini. Tapi sebenarnya bila dah dapat kat sini, ada ruang dan peluang untuk belajar rajin-rajin. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Maknanya orang yang bodoh tu paling miskin sekali sebenarnya. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada sendiri. Dia rasa dia paling bagus sekali. Dia rasa dia yang baik. Dia rasa diri dia dah sempurna. Salah. Orang tu terpedaya, terpesona dengan diri sendiri. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik. Orang tu cantik sebenarnya. Faham tak? Saya bagi 4 perbandingan. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik. Orang tu cantik. Orang yang cantik, rasa dirinya cantik. Orang tu tak cantik sebenarnya. Orang tu cantik, rasa diri dia tak cantik. Ya Allah, cantiknya dia. Orang tu dah lah buruk, rasa diri dia cantik. Bapak buruk lah. Betul lah. Macam tu lah kalau faham perbandingannya. Jangan terpesona pada diri sendiri, tapi di akhirnya disebut semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Tadi saya sampai, alhamdulillah, masuk dalam masjid surau, nak solat tadi, alhamdulillah, semua dan keadaannya, akhlaknya cukup terjaga dalam tempat solat. Alhamdulillah, semuanya jaga saf, semuanya solat dengan keadaan. Ada yang doa tu tinggi pakai siling tangannya. Saya tengok tu, alhamdulillah, bagus. Kemudian datang ke dewan, saya tengok elok dia datang, dia berjalan tu elok, sopan dia semua, tertibnya ada. Itu baru tengok budak lelaki. Baru tengok budak perempuan belum tengok lagi. Tu budak lelaki macam tu punya tertib. Budak perempuan tak tahulah, budak lelaki macam tu lah nampak. Berkenanlah nengoknya, caranya tu, jadi itu semua adalah adab dan akhlak. Itu sebabnya Nabi pun ajar, ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Adabkan anak-anak kamu tu dengan 3 perkara, Nabi kata.
Nabi ajar didik anak ni, Nabi pakai perkataan ta'dibu, adabkan, didikkan dengan adab. Ta'dibu auladukum bisalasati asya', adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama dengan cara apa? Bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Yang kedua, bihubbi ahli, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqiraatul Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi ajar 3-3 ni insya-Allah adalah adab anak tu. Sebab apa? Kalau dia sayang Nabi, yang pertama kan, sayang Nabi, dah tentu dia akan hidupkan sunnah Nabi, dan dia akan dibuat apa juga sebagai tanda dia sayang Nabi. Kan? Nabi cakap lemah lembut, dia pun cakap lemah lembut. Bila cakap lemah lembut ni bukan hanya bercakap aja, termasuklah bahasa apa yang ditulis. Sebab menurut para ulama, maka apa yang kita tulis itu juga ditafsirkan sebagai apa yang kita cakap. Nak-nak pula sekarang ni bercakap dalam media sosial. Saya dah 3 hari dah kena hentam dengan teruk ni, sedangkan yang berkahwin tu orang lain. Tapi saya cuba bersabarlah dengan keadaan itu. Bukan saya bohong, kena betul. Ada lagi ni. Wajar betul dia. Ni dia tulisnya dekat Instagram ya. Tak apalah, memang saja tak nak bagi dia dekat macam ni je lah. Macam ni ada gambar saya berdiri, saya berceramah, saya baru-baru ni. Dulu minat sangat dengan beliau ni, tapi sejak ada kes dengan Ira, terus boikot ceramah beliau. Wajar betul. Ni gambar saya dekat Mekah baru ni kan. Perangai orang jantan, duk ceramah hari-hari pasal kahwin, lalas dia yang kahwin. Tak guna punya jantan, dia nampak tu. Lepas tu main tag je. Yang kena bukan saya seorang je, abang saya, Abang Samsul Rau-Rau pun kena. Lalu Abang Samsul Rau-Rau letakkan 3 gambar. Samsul Rau-Rau, Samsul Yusof dengan Samsul Debat. Jadi korang tengok betul semana Samsul yang kau nak tuju sebenarnya. Main belasah aja. Tak habis lagi ni, saya dapat mesej, masih dapat lagi mesej. Kan? Tapi tak apalah. Sudahnya Abang Samsul Rau-Rau dia jawab macam mana? Kenapa lah buat macam tu sini? Sudahnya dia jawab, dah jodoh dia jawab macam tu. Payah sangat kan? Macam tu lah dia. Tapi apa yang ditulis tu adalah dianggap, adalah ditakwilkan sebagai apa yang kita cakap sebenarnya. Itu sebab hati-hati. Dan hati-hati. Pepatah Arab ada menyatakan bahawa hampir-hampir seorang guru itu menjadi rasul. Maka sifat seorang guru yang menyampaikan ilmu seperti peranan para rasul menyebabkan mereka diangkat sedemikian rupa. Berapa ramai guru yang sibuk mendidik anak bangsa sehingga tidak sempat memberi perhatian pada anak asli. Betul? Mengajar korang yang perangai macam-macam ni kan, tak sampai mengajar anak asli. Kadang tengok kenapalah dia ni belajar kat sini. Kan? Kadang guru-guru tengok, aduh, musibat betul budak. Aduh, kadang-kadang, tapi bukan guru kat sini lah, ni tempat lain. Tempat sini okey, nampaknya positif, dia nampak. Guru-guru sini nampak. Tadi saya tengok ada yang tak sempat berbaju Melayu sepasang pun sebab punya teruk dia mengajar sampai petang tadi. Kan? Nampak muka penat, kenapalah ceramah ada malam ni. Kalau tidak boleh balik terus, jangan risau. Saya adalah penceramah yang boleh memadankan dengan prestasi pendengar. Kalau saya nampak ramai terkorban kan, saya akan berhentilah. Tapi saya tak kecil hati. Dalam ceramah saya adalah antara penceramah yang paling faham kehendak audiens. Siapa yang nak tidur, tidurlah. Saya takkan marah. Saya takkan tegur, tu kenapa tidur? Saya takkan buat macam tu. Saya takkan buat macam tu, jangan risau. Saya takkan buat macam tu. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Ya, jadi cuma satu je saya minta, kalau nak tidur, tidurlah, tapi tolong jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah, sebab orang sebelah pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sama-sama. Macam tu. Jangan risau. Saya ni adalah antara yang memahami. Jadi itu sebab dia kata, guru ni dalam pepatah Arab, dia kata hampir-hampir seorang guru itu menjadi rasul. Sebab dia mengajar, dia mendidik, membawa kepada kebaikan. Kan, pepatah Arab. Kadang-kadang guru mengsenggang mata, memerah keringat, mendidik anak bangsa demi memikul amanah diberikan.
Namun sejauh manakah perkara itu dihargai oleh anak-anak didiknya? Sejauh mana kita menghargai guru kita? Itu sebab saya selalu sebut, tengok pintu pagar Kolej Vocasional Sungai Buloh, tengok pintu pagar tempat guard jaga tu kan, cuba tengok berapa ramai bekas pelajar yang masuk balik ke dalam Kolej Vocasional, masuk balik ke tempat ini nak jumpa guru-guru dan ucap terima kasih sebab dia dah berjaya. Berapa ramai? Boleh kira dengan jari, boleh kira dengan jari. Saya bukan nak cakap saya bagus, tapi lebih baguslah daripada orang yang tak ingat guru dia. InsyaAllah. Saya tak lupa pada guru-guru yang pernah mengajar saya, termasuk pensyarah saya ketika saya di universiti dulu, masa di UiTM di London dan Lalu Gajah Melaka dulu, dan ketika saya sambung degree di Shah Alam, pada saya belajar dulu, guru-guru yang sempat saya simpan nombor telefonnya. Dalam perjalanan saya pergi ceramah, kadang-kadang saya mesej, kadang saya telefon, saya tanya apa khabar dia. Bayangkan 3 bulan lepas saya boleh buat reunion, jumpa dengan cikgu saya. Saya belanja dia makan sup kambing dekat Pontian, Johor. Cikgu tu adalah cikgu yang mengajar saya matematik waktu saya darjah 4, 5 dan 6. Kami berpisah berapa puluh tahun, jumpa balik. Bayang, bukan guru sekolah menengah tau, bukannya pensyarah, tapi guru sekolah rendah. Saya cari balik guru saya yang pernah mengajar masa darjah 3 sampai darjah 6 dulu. Saya jumpa pula dekat Seremban. Saya pergi rumah dia, dah macam nenek dah rupa dia. Memang, dan dia tak ingat dah. Bila saya tanya Samsul Debat, memang dia kenal Samsul Debat, tapi dia tak perasan yang Samsul Debat tu anak murid dia. Macam tu sekali. Tu saya kata berapa ramai yang masuk dalam Kolej Vocasional, jumpa balik guru dia nak cakap terima kasih sebab dah didik dia sampai dia berjaya kat luar sana. Berapa ramai? Tak ramai. Kalau ada yang masuk pun sebab nak jumpa pengarah, minta print balik sijil lama dia tertinggal, minta pengesahan dia pernah belajar kat sini. Mungkin sebab itu. Saya bukannya nak wajibkan kita datang, tapi nak bagi tahu, walau macam mana you all tak datang, walau macam mana you all hidup mewah kat luar sana, berjaya kat luar sana nanti, guru-guru di sini tetap akan mengajar, mendidik seperti biasa. Tak pernah pun dengan kecemerlangan yang salah seorang daripada kita ni dapat, atau kebanyakan kita dapat kecemerlangan, tak pernah akan mendatangkan kesan kepada gaji dan allowance guru-guru yang mengajar. Tak pernah. Itu sebabnya dikatakan guru ibarat lilin. Guru yang menerangi kehidupan anak-anak didik dia. Dia mendidik kamu semua dengan harapan dekat luar sana ada guru-guru lain mendidik anaknya pula sampai berjaya. Itu je lah yang dia boleh harapkan. Itu sebabnya hari ini kita tekankan tentang adab dan akhlak. Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Itu sebabnya kata Imam Malik, nak berjaya dalam hidup kita kena ada 4 ciri. Yang pertama, kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Yang keempat, pelita yang menerangi. Saya ulang balik. Pertama, kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. Ulama terdahulu dia jarang cakap direct, dia cakap guna bahasa kiasan. Bak kata M. Nasir, kias pansuri. Bak kata Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Mendalam kata-kata adat. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Maknanya kena faham betul-betul. Apa maksud Imam Malik bila kata tentang bahasa kiasan? Nak berjaya dalam hidup kena ada kenderaan yang tangkas. Bukannya Toyota, bukan Camry, bukan Perdana, bukan X50, bukannya Nissan, bukan. Tapi maksud kenderaan yang tangkas itu adalah akal fikiran yang cerdas. Itu pertama. Kena ada akal cerdas tu, makna bukan ada akalnya. Binatang pun ada akal. Tapi kita ada akal. Akal itu akal yang cerdas. Digunakan dengan sebaik-baiknya. Beza akal kita dengan binatang. Tengok rimau. Macam mana hebat pun rimau badannya belang. Bila dia berjalan, akhirnya kepala dia sama level dengan punggung dia.
Tapi kita manusia, bila berjalan, akal kita di atas sekali. Itu sebab level patutnya berbeza. Faham? Itu pertama. Yang kedua, rumah yang lapang. Apa maksud dia? Kesabaran yang tinggi. Kena sabar duduk dalam kolej ni. Dan nak berjaya bukannya tiba-tiba. Mestilah ada proses. Samsul debat bukan tiba-tiba jadi samsul debat. Bukan tiba-tiba boleh duduk ke atas ni bercakap dengan fasih nak cerita dengan semua orang. Bukan tiba-tiba. Ada guru yang mengajar dia. Bukan tiba-tiba dia bergelar pemidato dan penebat. Ada teknikal yang dia kena belajar dulu sebelum dia bergelar penebat dan pemidato. Belajar menjadi pemidato penebat itu senang. Tapi nak belajar jadi pemidato sampai menang, itu susah. Kan ada riak sikit tu. Macam tu. Betul lah, nak jadi penyanyi semua orang boleh nyanyi. Mungkin dia boleh nyanyi, tapi nak jadi kualiti sedap suara dia tu. Teknikal, range suara, lagu tu macam mana dia nak bagi menarik perhatian tu. Itulah beza dia. Itu sebabnya akal fikiran yang cerdas gunakan dengan baik. Kemudian yang keduanya rumah yang lapang, kesabaran yang tinggi. Nak berjaya kena sabar. Satu hari nanti you all akan sedar bila keluar, patutlah dulu guru-guru aku suruh aku belajar betul-betul. Patutlah dulu dia kata macam ni. Bila masuk dalam sektor pekerjaan, kan, maka kita akan faham apa maksudnya kita belajar di sini. Ada satu kolej minta saya jadi penasihat. Saya bagilah pandangan-pandangan saya. Dan ketika saya berbincang dengan dia, ada satu kolej. Sini ada otomotif ke? Ada. Ada kan? Ada satu kolej, dia buat satu kursus pendek. Kursus pendek untuk mereka yang tak ada kerja dekat luar sana. Kolej swasta. Kolej swasta. Dia bagi belajar selama 3 bulan. Setiap bulan bagi allowance RM1,500 ke RM2,000 sebulan. Selama 3 bulan. Lepas 3 bulan, dah ada dah sektor pekerjaan yang menunggu. Termasuklah Toyota, BMW, Mercedes-Benz. Mereka masuk terus bekerja. Selepas 3 bulan, terus boleh masuk kerja dengan gaji permulaan RM2,000 paling rendah. Saya nak tanya, bagus ke tak bagus? Hebat ke tak hebat? Tak payahlah masuk kolej vocational macam tu. Tak. Saya nak bagi tahu, ramai di antara mereka masuk lepas 2-3 bulan berhenti. Sebab apa? Sebab dia kata dia nak bawa Grab. Dia kata nak buat Food Panda. Sebab ramai di kalangan kita fikir nak jalan mudah untuk berjaya. Kita tak sabar. Itu sebab you all, kalau betul lah boleh pergi sana, tak apa. Tuan Pengarah pun boleh isytiharkan, kita tutup kolej vocational. Pergi belajar kat kolej swasta tu tadi, 3 bulan kau pergi. Tak. Tapi dekat sini nak didik korang ni jadi orang. Ada beza antara orang dengan menjadi orang. Ada beza. Dulu mak saya masa kecil-kecil, saya kecil-kecil dulu dia marah saya. Kalau kau nak jadi orang, pergi belajar. Kalau kau nak jadi orang, pergi belajar. Kita pun tertanya-tanya. Selama ni aku bukan orang apa? Rupanya maksud mak tu menyebut kalau nak jadi orang pergi belajar sejajar dengan apa yang Nabi sebut dalam satu hadis, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah manusia memberi manfaat kepada manusia lain, kepada orang lain. Bukan hanya untuk diri kita. Apa yang you all belajar dalam ni, keluar nanti sudah tentu-tentu bagi manfaat pada masyarakat secara keseluruhannya. Itu beza you all dengan orang yang belajar untuk keuntungan diri sendiri. Faham? Faham ke tak faham? Payah sangat. Tu belakang faham? Aku ingat tadi memang kolej vocational memang jantan aja kok, tak ada perempuan. Bila aku masuk rupanya ada tu kurung kat atas tu. Bertambat kat atas tu. Sian tengok. Ada yang bersela bawah tu. Sian tak cukup tempat duduk ya. Tak apa dek, yang duduk bawah tu pahala lagi besar. Ya, sebab kesusahan yang kau alami kan. Macam tu. Tapi yang aku geram kau siap ada kerupuk ni, kau kan tengok wayang apa? Geram pula aku tengok.
Tak apa. Okey, jadi makna kata yang kedua tadi, rumah yang lapang maksud dia kesabaran yang tinggi. Yang ketiga, pakaian yang cantik. Apa maksudnya? Pakaian yang cantik maksudnya adalah akhlak yang baik. Akhlak juga yang dicerita orang. Pakaian yang cantik itu bukannya baju blouse ke, baju kurung ke, baru moden ke, tak. Maksudnya adalah akhlak yang baik. Dan yang keempat, pelita yang menerangi adalah ilmu pengetahuan. Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini pakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Kalau tak belajar, bak kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak mahu belajar, bersiap sedialah tahan telinga dipanggil bodoh oleh orang lain di satu masa nanti. Itu sebab kita kena belajar, tuntut ilmu. Saya dulu lagi lah, bila belajar diploma, saya lepas SPM tak terus sambung belajar, saya jadi cikgu dulu. Tadi kan berdasarkan biodata telah dibentangkan oleh Cikgu Firdaus tadi. Lepas SPM, saya terus kerja kilang sekejap. Lepas kerja kilang, saya jadi cikgu. Cikgu ganti. Untuk cikgu-cikgu, ada cikgu yang bersalin, saya gantikan 2 minggu. Cikgu tu cuti bersalin, tak balik-balik lagi, saya gantikan 2 minggu. Lepas tu ada cikgu tu, dia khusus kenaikan pangkat. Cikgu Kalaimani, dia khusus 3 minggu, saya ganti dia. Cikgu sejarah. Kemudian bila dah habis tu, disebabkan rekod saya dalam mengajar sekolah-sekolah ni, maka saya dinaikkan pangkat GSTT, Guru Sandaran Tidak Terlatih, dengan gaji SPM 49450 sen. Saya ingat lagi gaji 49450 sen. Bukannya 49,950 kan. 494 maknanya RM494.50. Saya masa tu jadi cikgu dekat Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Pei Hua Seremban, depan Chinese Maternity Hospital kat Jalan Pasar Seremban. Saya jadi cikgu. Tapi selepas sampai ke hujung tahun, saya cakap pada diri saya tak boleh jadi cikgu. Sebab saya tak ada kesabaran seperti mana guru-guru yang ada di kolej vocational. Kalau saya jadi guru, tak tahu berapa ramai budak yang aku sembelih mati kena bunuh pun tak tahu. Sebab kesabaran saya tak seperti kalian semua. Guru-guru yang ada ni semua hebat-hebat. Jadi apa yang saya buat, saya sambung pengajian saya di peringkat Diploma in Public Admin di UiTM di London, Alor Gajah, Melaka. Lendu. Bila saya belajar dekat sana selama 3 tahun, kemudian 7 orang daripada diploma tu, 6 perempuan, seorang lelaki termasuk saya lah lelaki tu, maka kami diterima untuk melanjutkan pengajian di dalam bidang ijazah sarjana muda undang-undang. Saya ingat lagi arwah nenek saya kata, "Tah bila lah kau ni nak habis belajar? Tak sampai tidak aku nengok kau kahwin. Tak sampai tidak aku nak merasa duit gaji kau ni." Tu ayat arwah nenek saya yang menyebabkan saya maaf lah, bila lah aku nak belajar. Tapi saya sambunglah belajar. Ada halang-halang belajar, sambunglah belajar kan? Itulah hayat orang dulu-dulu yang mencabar kesabaran kita nak terus belajar. Dan ketika di final year saya diploma, saya dah mula menjidakkan diri dalam bidang pidato. Masa saya semester 1 sampai semester 5, saya terbabit dengan sukan nombor 1 saya sepak takraw. Saya main apit kanan dulu, main killer. Tapi disebabkan oleh masalah lutut, saya terpaksa melupakan hasrat saya. Daripada duduk tu saya belajar bercakap pula. Saya masuk pidato. Nak beritahu dekat semua, pidato dan debat adalah bakat yang boleh dibentuk, bukannya bakat semula jadi. Tak sampai 2 tahun saya bergelar champion kebangsaan untuk pertandingan pidato. Akhirnya bila dah beberapa pertandingan saya menang, saya kata cukuplah pidato ni. Saya masuk pula debat. Dan masa pertandingan debat, saya dapat top rank best speaker Malaysia untuk debat diraja tahun 2000, 2001, 2002. Sampailah saya habis degree. Kan? Saya merupakan salah seorang daripada pelajar UiTM yang belum habis final exam tapi telah pun ditawarkan jawatan dalam sektor kerajaan. Belum habis final exam dah ditawarkan jawatan. Sebab saya pergi interview, senyap-senyap, cuba. Dapat pula. Saya jadi pegawai penakwa, bawa kes-kes mahkamah untuk agensi. Kemudian naik pangkat jadi pengarah undang-undang, legal advisor. Tapi nak beritahu apa? Nak beritahu rupanya penantian selama bertahun-tahun belajar itu
insya-Allah yakinlah berbaloi. Macam tadi kan, saya tunggu berbaloi, akhirnya air dituangkan. Terima kasih. Siunya jauh-jauh datang kosong lah bagi. Okey, jadi mana kata itulah contoh tuan-tuan dan puan sekalian. Kesabaran itu penting. Kesabaran itu penting. Jadi penghargaan dan pengiktirafan yang saya sebut tadi, mengiktiraf guru-guru tadi, kan, menghargai guru bukanlah satu perkara yang guru minta, tak pernah minta pun. Guru-guru tak harap pun pengiktirafan ni. Cuma pada 16 Mei setiap tahun memanglah korang buat majlis hari guru beria. Dan guru yang paling sikit sekali dapat bunga adalah guru disiplin. Itu dah biasa. Tapi sebenarnya bukan itu yang mereka minta. Cukuplah sekadar senyuman dan tanda hormat kepada mereka. Itu yang guru nak. Adab tu penting. Kau tak belajar tak apa, kau bangang tak apa. Macam itulah ayat ni, payah benar kan. Kau bangang melantun-lantun pun tak apa, tapi tolonglah jangan kau ajar. Itulah ayat. Tolong jaga adab. Kau tak pandai pun cuba-cubalah buat. Tapi jangan kau tak buat langsung. Tu yang menangis cikgu perempuan tu. Saya guna duit saya sendiri. Saya photostat, tak bagi you all buat. You all boleh tak buat. Allahu Akbar. Macam tu. Saya lakonkan semula. Kan? Ada tak guru yang macam tu? Ada. Aku tahu, tiap-tiap sekolah ada wakil, tahu. Itu sebabnya. Maka hari ini pelbagai isu berkaitan pemasaran akhlak dapat kita lihat sebagai contoh. Ada kenderaan guru yang dicalakan, dirosakkan, guru ditendang, ditumbuk, diugut. Malahan sebahagian tu sanggup mencederakan guru. Adakah ini akhlak dan balasan yang layak diberikan kepada seorang insan bernama guru? Yakin dan percaya cakap saya, barang siapa yang menyakiti gurunya, dia tidak akan berjaya dalam hidupnya sepanjang hayat. Percaya cakap saya. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Kau kena dengar pesan cikgu. Kalau kau langgar cakap cikgu, kau tak taat pada cikgu kau, sampai bila-bila pun tak akan berjaya. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Kan cerita apa lah. Samsul debat pantun tak payah baca skrip. Kan, biasalah. Satu cabaran untuk Cikgu Firdaus. Tak adalah kan, saja. Jadi nak diingatkan beberapa adab kita dengan guru, kerana guru ini umpama ibu dan ayah buat kita semua bila ibu ayah kita tak ada di sini. Ibu ayah kita mungkin dah meninggal dunia, mungkin dia ibu ayah kita ada di rumah, dia tak ada di sini, maka guru-gurulah sebagai ganti kepada ibu bapa kita. Malahan mereka inilah yang diamanahkan oleh mak ayah. Cikgu tengokkan anak saya ya. Jadi itu yang cikgu kita tengok aja. Minta tolong nasihatkan sikit. Itu sebabnya ayat dialog dia sama ya guru-guru ni. Kan sama je dialog dia. Apa nak jadi dengan kamu ni? Satu, tu ayat tu biasa kamu dengar. Yang kedua yang lagi biasa, you all sedar tak peksa berapa hari lagi? Tu yang kedua. Dan ayat yang paling popular sekali, kamu tahu tak zaman saya dulu tak habis zaman dia. Kau tahu tak perasaan tu biasa. Saya dah tahu dah ayat tu, saya dah tahu ayat tu. Jadi apapun kita kena hargai, kerana mereka mendidik kita tanpa erti penat dan jemu, tanpa adab dan akhlak. Ilmu yang kita tuntut tidak bermakna. Maka perkara pertama yang perlu dijaga adalah percakapan kita. Ingat semua, jaga percakapan kita. Macam mana nak bercakap dengan guru-guru kita? Kita dilarang meninggikan suara kita. Alah cikgu, boleh benda banyak kerja bagi. Jangan. Cikgu, asal banyak sangat kerja bagi, macam tu. Kan, rendahkan sikit tahap tu. Mungkin dia akan, ya ke, banyak ke. Kalau macam tu tak payahlah buat apa-apa. Mereputlah kau kat sana. Macam tu dia kata kan. Jadi maknanya cakap baik-baik. Jangan kita menengking, jangan kita mengherdik guru kita.
maka sayulah hati kita bila mendengar terdapat anak murid yang bertikam lidah dengan guru hingga memaki hamun pada guru. Di manakah tanda hormat kita kepada insan yang mulia? Kalau dulu-dulu, cuba tanya tuan pengarah kita, tanyalah Cik Anwar kita, Khairul Anwar kita yang YDP PMBG, dulu-dulu guru dihantar pergi ke kampung-kampung, pergi ke mana-mana. Hoi, orang kampung menyambut macam satu hero sampai. Bertandan pisang, botik ke payung, semua hantar ke rumah tu. Boreh minyak, masak nasi goreng, hantar berbungkus. Ni cikgu ada sikit ni, kanyang cikgu tu. Cikgu dianggapkan sebagai insan istimewa. Cuba ingat balik waktu korang sekolah rendah tu, kau tengok balik report card korang, cita-cita nak jadi apa? Guru. Dan seorang tu anggota bomba. Betul tak? Seorang nak jadi polis, itu je lah aku tahu. Seorang nak jadi askar, sampai kesudah tak jadi askar. Kan? Tak, betul. Berapa ramai orang yang tulis, termasuklah guru. Sebab guru ni antara profession yang mulia. Itu sebab pada guru-guru. Jangan kita rasa rendah diri dengan career kita. Ya, guru-guru. Kadang-kadang alumni pun tak nak datang reunion. Kenapa? Takut ditanya, you kerja kat mana? Cikgu dia. Kenapa ada je ujung tu? Sedangkan guru ni adalah merupakan profession yang mulia. Macam saya sebut tadi, ikhlas saya sebut. Tak semua orang ada daya ketahanan dan kesabaran seperti cikgu-cikgu semua. Saya sendiri pun tak sabar. Saya tengok perangai pun tak sabar. Aduh, budak ini. Aduh. Tentulah. Kocik bosah. Aku tengok budak ni. Tentulah kan. Tapi guru-guru semua boleh sabar. Maknanya Allah dah pilih tu. Sebab kalau saya lah yang menjadi menteri pelajaran, sudah lama saya umumkan kenaikan allowance kritikal. Dan saya akan umumkan bahawa gaji guru-guru dan grade diselaraskan. Tak ada yang bawah daripada 44, semua 44 dan ke atas. Bayangkan, kalau saya harap video live ini akan direkodkan dan dipanjangkan sampai kepada Menteri Kewangan. Contohlah kan. Betul lah, guru teruk kerja kot. Punya teruk mengajar dengan perangai budak-budak macam ni. Allah, tengoklah. Yang seorang usik kepala kawan. Seorang usik itu, usik ini. Lepas berbincang tak apa dibincangnya. Kan? Tengok yang perempuan atas tu lagi lah. Tak macam-macam ceritanya pada tadi. Tinggi sampai debat tu. Kau banding orang lain, memang aku tinggi. Kan? Dia set model macam tu. Kan? Jadi yang kedua, adab dia apa? Jangan sesekali kita menyebarkan sesuatu yang tidak benar tentang guru kita. Jangan kita buruk-burukkan guru kita. Jangan. Kerana ini boleh menyatukan kredibiliti seorang guru. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kamu berkata mengenai perkara yang benar-benar berlaku pada dirinya, berarti kamu mengumpatnya. Jika perkara yang tidak berlaku pada dirinya, berarti kamu memfitnahnya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Bayangkan, kita kutuk cikgu kita pun berdosa. Cakap benda betul, tapi benda dia tak suka, namanya ribah. Nantilah lain kali panggil saya ceramah pula tajuk ribah dan fitnah. Itu tajuk lain pula lah. Itu khusus untuk cikgu-cikgu dan juga staf-staf pentadbiran di KV je. Budak-budak masuk bilik. Itu cerita tajuk ribah dan fitnah. Ribah dan fitnah. Ribah ni bercakap benda yang betul, tapi kalau orang tu dengar barangkali dia tidak suka, maka itu adalah ribah. Tapi yang fitnah cakap dah total memang tak betul, maka benda itu adalah fitnah. Contohnya Samsul debat, dia tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Jangan dikait-kaitkan lagi. Ya? Kemudian pasal perkahwinan yang baru-baru ni, itu bukan saya. Terus terang saya katakan itu bukan saya. Kan kalau saya akan buat pengumuman rasmi. Kan? Gila betul. Tak pasal-pasal, rupanya Abang Samsul Garau apa kena? Parah betul. Ya? Kemudian kita juga perlu ingat bahawa guru juga adalah manusia. Guru juga mempunyai hati, air muka dan perasaan. Maka jangan kita buruk-burukkan, jangan kita sebarkan fitnah. Begitu juga
Penuntut ilmu perlu menjaga hubungan baik dengan guru, malahan hubungan baik itu perlu diluaskan kepada ibu bapa. Hubungan baik ibu bapa dan guru akan mewujudkan kerjasama yang baik untuk meningkatkan prestasi para pelajar. Itu sebab kadang-kadang di luar, saya tak tahu di sini tak ada yang berulangan, semua duduk asrama kan? Ada yang berulang tak? Oh, patutlah ramai bawa handphone. Okay. Jadi kalau dekat luar tu kadang bila balik, kadang guru ni dia buat grup WhatsApp kan. Dia buat grup WhatsApp. Minta ibu bapa pastikan anak-anak siapkan homework begini. Kadang-kadang guru-guru pun tak tahu mak ayah korang hidup lagi ke tidak. Sebab tak ada respon. Kadang-kadang yang seorang tu pula macam ni. Seorang tu sampai ke hujung. Aduh. Tolonglah respon. Kadang-kadang tu ada tu siap beritahu tu. Minta maaf puan, anak saya tak sihat. Dia mungkin tak boleh hadir ke kelas selama seminggu. Kita sama-sama lah doa. Mudah-mudahan dia segera sembuh. Yang ni memesej tu pula, puan ni pula ustazah kan. Jadi semoga Allah memberkati dan memberikan kesembuhan. Kita doalah bersama-sama. Sedangkan mesej tu tadi, pelajar tu sendiri yang type. Macam tu lah kan. Benda tu berlaku tak? Berlaku. Tu nak cakap apa? Itulah. Jadi pembohongan seseorang itu, kata Nabi SAW, cukuplah pembohongan seseorang itu apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Dia dengar, dia terus sampaikan. Betul salah tu tak kisah. Dia sampaikan. Itu pun dah dianggap pembohongan. Bayangkanlah kalau benda yang jelas fitnah. Perkara ini telah dijelaskan Allah SWT dalam Quran firman-Nya. Wahai orang-orang beriman, jika ada seorang yang fasik datang kepada kalian membawa satu berita penting, maka tabayyunlah dahulu, telitilah dahulu, agar jangan sampai kalian menimpakan satu bahaya pada satu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perbuatan kalian. Ya? Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Maka kita hari ini perlulah menekankan tentang adab dan akhlak ni supaya anak-anak ni menjadi seorang yang baik. Pentingnya adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Jaga budi bahasa, jaga akhlak, bercakap yang baik-baik. Macam saya hari ni kan, tengok macam mana orang hidang air dekat saya. Tengok, cawan ni bukan cawan saja, siap dengan alas. Nampak? Itu tandanya adab. Orang dulu-dulu kepantangan bagi cawan, tak bagi alas. Tengok, dia bagi cawan dan bagi alas. Walaupun pasangannya tak kena, tetapi kita kena tiba hakikat. Demi mempertahankan adab, maka diletakkanlah walau apa pun pasangan. Jadi ini tanda adab. Faham? Jadi bila dia apa pula, jangan kita minum melainkan orang dah tuang. Bila dah tuang, demi menghormati orang yang dah tuang, maka saya kena minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas air desa yang dihidangkan ini. Macam air refill tak sama. Okey. Kan? Jadi adab. Itu sebab dia kata tadi budi bahasa. Itu sebabnya kalau orang tua-tua dulu-dulu kalau pergi meminang, kalau kita tengok kan, pergi meminang, dia bawa tepak sirih kan. Apa benda tepak-tepak sirih ni, ada orang cakap tak payah. Salah, sebab tepak sirih tu sekapur sirih seulas pinang. Itu sebabnya dalam majalah sekolah korang, majalah college vocational, muka surat depan, sekapur sirih seulas pinang. Yang kemudian yang kononnya ada salah seorang pelajar jadi ketua editor. Wahal yang menulis tu semua cikgu dia. Kan? Dia cuma sign aja. Kan? Sekapur sirih seulas pinang, makna memulakan itu baru boleh mula perbincangan. Tu sebab dia letaknya sekapur sirih seulas pinang tu, maka dia ambil sirih tu dilipat. Jadi start makan sirih pun akan ambil. Dia buat-buatlah lipat, tak masuk-masuk dalam mulut dia, lipat, bercerita, berunding. Arwah abah saya dulu antara orang yang selalu menjadi orang jurucakap pergi meminang. Ada sekali itu keluarga tu lupa brief ke ayah saya. Hantaran berapa, ni berapa, cincin ke gelang ke apa, lupa cakap. Tiba-tiba tuan rumah tanya, agak-agak hantarannya macam mana tu ya?
Tapi sebagai orang yang beradab dan beradat, dia tak boleh nak cakap, minta maaf lah saya tak tahu, dia tak ada pula beritahu saya. Tak boleh cakap macam tu. Maka arwah abah saya pun cakap, macam ni lah tuan. Kami ni nak kata adik-beradik bukan saudara mara pun bukan. Disuruh datang-datang, disuruh balik-balik. Disuruh makan-makan, disuruh minum-minum. Maksudnya apa? Tak tahu. Itu maksudnya. Itu sebab orang dulu kalau nak menolak pinangan, dia kata minta maaf lah, saya tak setuju. Dia takkan cakap tu. Macam ni lah. Kami ni tak ada halangan pada dasarnya. Cuma ialah anak kami ni masak nasi pun mentah lagi. Pakai dapur gas pun mentah lagi. Bangang betul orang. Maksudnya tu masaknya tu tak berapa teliti, tak berapa pandai lagi. Nak maklumkan dalam bahasa yang tersirat. Satu lagi kalau kita datang meminang, dia pergi meminang, orang ni daripada Rambau, daripada Negeri Sembilan datang. Kan? Yang menerima tu pula orang Sungai Buloh, Selangor. Yang jenis yang duduk memang agak-agak perasan KL. Kan Sungai Buloh, kan KL. You ke Sungai Buloh belah mana? PJ kat mana? Paya Jaras. Macam tu lah contoh lah kan. Contoh. Jadi dia pun datang, seorang papan tarik papan buah keranji dalam perahu. Dia kata, minta maaf lah, kami ni tak pandai sangat berpantun-pantun ni. Dia cakap tu terang, dia tak pandai pantun-pantun beradat ni, dia tak pandai. Janganlah tuan-tuan risau. Kek mana biawak manjik, kek situ anjing menyalak ada. Maksudnya apa? Sesuaikanlah dengan adat budaya tempatan. Yang penting perundingannya itu berjalan dengan baik. Itu saja. Kadang-kadang orang ni gambar nuduh-nuduh. Kahwin dengan Negeri Sembilan tinggal Suadalam. Orang tak faham macam tu lah. Tak ada pun. Yang dia kata yang dia tidak boleh dipindahkan tu harta adat itu je. Kan? Nanti kemudianlah kita bincang dalam tajuk yang lain. Dah 2 ceramah kena panggil. Kan? Yang tadi ribah fitnah ni tak ada adat pula kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu sebabnya dalam mementingkan akhlak, Imam Malik berpesan, pelajarilah adabnya sebelum engkau pelajari ilmu. Imam Malik kata, pelajarilah adabnya sebelum kamu pelajari ilmunya. Ingat tak dulu-dulu, saya tak tahulah pelajar-pelajar ni macam mana, tapi cikgu-cikgu ni saya yakin dulu nak belajar mengaji bukan senang. Nak belajar mengaji, mak ayah pergi mengadap guru dulu. Itu sebab dia kata pelajari adabnya dulu baru ilmu tu. Pergi mengadap, Assalamualaikum tuan, macamnya lah saya ni ada hajat ni, apa halnya tu? Jarang orang datang tu untuk tujuan lain, memang nak belajar mengaji biasanya. Apa halnya tu? Itulah saya ingat nak hantar anak saya belajar dekat sini. Boleh belajar mengaji tuan-tuan guru ni. Saya ni bukan apa. Anak murid ni pun ramai sangat dah, saya takut tak terajar nanti. Jangan macam tu tuan, besar benar harapan. Tolonglah seorang aja lagi ni. Berharap sangat. Macam ni lah. Kalau dah berharap sangat, mudah-mudahan diberkati. Bolehlah. Bila boleh mula tu agaknya tuan guru? Terpulanglah sebaik-baiknya minggu depan lah. Ya? Minggu depan pagi Senin tu bolehlah datang. Dengan macam tu. Jadi terima kasih banyaklah tuan guru. Yang niha rotan. Oh dulu macam tu. Niha rotan. Kalau anak saya buat perangai ke apa, sabatlah dia macam mana nak sabat. Jangan mati sudah. Orang dulu macam tu. Adab dia dulu mengadap. Sekarang macam mana? Kau ambil duit ni, kau pergi belajar dengan ustaz tu. Orang hajarnya bapak. Lepas tu bila budak tu mengaji, dia datang depan rumah guru. Tin. Bang. Tak ada adab. Bang. Kelang kabut, ayah saya dah sampai. Tu tuan guru tu berambus lah kau tu. Adab tak ada. Bang. Pelajarilah adabnya sebelum engkau pelajari ilmunya. Itu sebabnya ada seorang anak murid senior kepada Imam Malik, nama dia Abdurrahman bin Qasim. Abdurrahman bin Qasim, dia kata, aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Ingat tak kita tengok cerita Jackie Chan tu? Cerita Jackie Chan yang dia belajar kungfu mabuk tu.
Mula-mula dia ajar adab dulu. Dia suruhnya angkat air, dia suruh ni buat benda-benda tu dulu. Dia kata macam mana nak belajar macam ni, kan? Macam buang masa je. Sudahnya lama kelamaan baru faham adab tu ada kena-mengena dengan ilmu yang dia nak belajar lepas tu. Lepas tu dia ajar jangan cari gaduh dengan orang. Dah pesan jangan cari gaduh dengan orang. Tak ada gaduh juga, sudah kena. Biru-biru balik. Cik baik tuan guru tu selamatkan dia. Nampak tak? Itu cakap tu. Ada sebab, semuanya sama. Itu sebabnya kita ni dalam belajar 5 perkara tak boleh elak. 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba berjaya. Kedua, kena ada komitmen, kena datang kelas, kena attend kuliah. Kedua. Ketiga, kena fokus dalam kelas, jangan main-main. Jangan sibuk nak buat benda-benda lain. Ada orang cakap, saya sebenarnya tak nak belajar puan, saya nak jadi YouTuber. Kau jadi YouTuber tapi bangang kau melantun-lantun buat apa? Dia terang cakap berapa ramai orang kat luar sana buat duit dengan membangangkan diri sendiri. Buat apa? Kenapa nak rendahkan level kau macam tu? Kan? Biar kita ni jaga maruah kita, bawa bakul berisi limau, sangat borek, payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Macam baru betul mati macam mana dia mati kena baham harimau. Ya ke besar harimau tu? Besar jugalah. Steady dia. Ini mati kena gigit anjing, melupuk-melupuk langsung mati pun pandai. Nampak tak? Makna level tu kena jaga, maruah kena jaga. Belajar dekat college vocational berapa tahun? 4 tahun. Memang koman lah kau, kalau kau keluar kau mengambil kau boleh kau tak jadi apa-apa. 4 tahun belajar kau college vocational, keluar mangkuk ayun sama dengan budak-budak tak belajar. Apa kejadahan kau belajar ni? Tu sebab saya bagi formula nak berjaya. Taat pada guru-guru, jaga adab, jaga akhlak, berjayalah. Tu dia. Proses panjang, komitmen, fokus. Keempat, patuh peraturan dan undang-undang. Disiplin kena jaga. Mesti boleh berjaya. Dan yang kelima, mesti ada apa yang disebut sebagai keberterusan. Ataupun yang disebut oleh Cik Khairul Anwar, pengurusi PIBG ni disebut apa? Konsisten. Teman-teman pengarah kita, ustaz dia sebut istiqamah. Kau tak faham lah. Kan? Jadi makna kata 5 ni kena ada. Contoh proses panjang. Tengok budak-budak SPM. Budak-budak SPM, budak-budak UPSR. Tak kira lah apa. Proses panjang, bukannya tu last minute belajar tu berjaya. Daripada awal tahun tu belajar sampai hujung baru boleh berjaya. Kedua, komitmen, kena datang kelas tambahan, kena buat homework, kena buat soalan-soalan pasir, baru boleh berjaya. Ketiga, kena ada fokus dalam kelas mengelemu ni, tak apa dipikir nak bola takkan berjaya. Disiplin kena jaga. Kalau disiplin tak jaga, susah nak berjaya. Sebab apa? Kejap-kejap kena tangkap, lepas tu kena gantung sekolah, kena gantung KV, kena balik 2 minggu, kena duduk kat rumah, tak boleh datang. Sampai bila lah bangang macam tu? Sebab bila balik pula tu, duduk dia kena gantung itu ni. Sampai sudah tak boleh belajar. Dan yang kelima, konsistensi. Okeylah, ambil satu contoh lagi, pemain bola sepak. Proses panjang, bukan tiba-tiba boleh wakil negara. Messi mula main peringkat sekolah, main peringkat daerah, main ke peringkat negeri, dah okey main peringkat kebangsaan, ikut peringkat umur, akhirnya boleh main kebangsaan. Kedua, kena komitmen, datang latihan mesti kena, mana ada pemain bola tak berlatih, mesti kena berlatih. Fokus, kena fokus masa training. Kalau tidak, waktu game nanti bola patut tanduk kau pakai kaki. Patut pakai kaki kau pakai kepala. Dah menyarap pula kat padang tu, pahala dia tu. Orang patut free kick bola tu sepak direct, kau patut indirect, kau direct ke bola tu. Nampak tak? Disiplin. Berapa ramai bekas pemain kebangsaan bila pergi training, bila pergi pusat latihan, kemudian malam-malam senyap-senyap panjat pagar keluar pergi kelab malam, kena gugur pada skuad kebangsaan. Sampai bila-bila tak boleh wakil kebangsaan. Disiplin. Lepas tu konsistensi. Kejap okey, kejap tak okey, kejap okey, kejap tak okey. Takkan berjaya. Dia mesti konsisten. Nak konsisten, training. Nak training, ilmu. Tu dia. Nak bagi tahu semuanya ada kaitan. Semuanya ada kaitan. Jadi, mana kata kita ni, kalau kita nak apa, jagalah. 5 tu kena ada. Nak berjaya.
Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi, hilanglah bangsa. Bunga melati di darat, bunga melati bunga di darat, bunga seroja di tepi kali. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi. Limau manis dimakan manis, manis sekali rasa isinya. Dilihat manis, dipandang manis, manis sekali hati budinya. Di sana padi, di sini padi, baru bernama sawah dan bendang. Di sana budi, di sini budi, barulah sempurna namanya orang. Maknanya akhlak ni jugalah yang menggambarkan tentang kemanusiaan. Kan? Maka indahnya Islam itu lebih menyerlah dengan adanya adab. Dengan menjaga adab, akhlak mulia dapat dibina dalam diri individu. Tengok Nabi sendiri. Nabi nampak orang tua, Nabi tak pernah tinggikan suara. Malahan dengan sesiapa pun Nabi tidak meninggikan suara. Nabi pernah satu ketika, Nabi dalam mana keadaan sekalipun, Nabi bagi salam. Sahabat-sahabat sendiri tak dapat nak bagi salam sebelum Nabi. Dalam satu riwayat tu digambarkan macam mana seorang sahabat tu dah menyorok balik tiang lah. Dia nak bagi salam dulu. Tengok-tengok Nabi juga bagi salam dulu. Nak tunjukkan adab ni, Nabi tak kira. Nabi bagi salam. Walaupun pangkat Nabi lagi tinggi daripada orang lain. Pernah satu ketika seorang sahabat badannya agak gempal dan besar. Dia tengah seronok bercerita pada sahabat-sahabat yang lain. Dia tak sedar yang dia duduk bercerita tu dia himpit kaki Nabi. Nabi tak sauna, kau nak cerita-cerita lah kau himpit kaki aku ni pahal. Tak ada. Nabi terus biarkan dia bercerita sebab Nabi tak nak kalau Nabi tegur takut memotong selera dia yang sedang bercerita. Tengok adab macam mana Nabi. Pernah satu ketika yang kita dengar cerita bagaimana Nabi dengan seorang tua yang buta tu mengutuk memaki hamun Nabi hari-hari. Sampai satu hari kan, sampai kan sahabat-sahabat ni dah geram, menggigil, mengelentar dah, ni nak belasah orang tua. Nabi kata jangan, biarkan. Satu hari Nabi tengok orang tua tu tak ada, mana pergi makcik tu, padan muka dia Rasulullah, dia dah sakit tak boleh bangun, padan muka dia. Jangan. Nabi boleh pergi pula rumah dia, Nabi suapkan makanan pada dia. Tengok Nabi tidak membalas dengan kejahatan, tapi Nabi balas dengan kebaikan. Tanpa orang tua tu tahu, Nabi yang menyuapkan makanan. Sehingga kan setelah Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar pergi ke rumah Aisyah. Dia tanya, wahai Aisyah, apakah amalan-amalan yang biasa Rasulullah buat semasa hidupnya yang mana boleh aku nak cuba buat? Aku beritahulah Nabi buat ni. Salah satunya pergi rumah orang tua tu disuapkan makan. Maka Sayyidina Abu Bakar cuba pergi ke rumah orang tua tu. Maka dia ambilnya roti tu, roti dicecahnya dekat dalam air tu biar lembut roti tu, kemudian disuap dengan penuh kelembutan. Bila suapnya masuk dalam mulut perempuan tu luahkan balik. Tui, dia kata, mana dia orang yang selalu suapkan aku? Dia suap lagi lembut pada kau. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Sesungguhnya orang yang menyuapkan kamu dengan lembut itu telah pun wafat. Bayangkanlah. Menangis Sayyidina Abu Bakar kenapa? Kerana dia dah suap habis lembut dah, tapi tak boleh lawan Nabi suap dengan penuh kelembutan, lebih lembut daripada Sayyidina Abu Bakar, dengan tahap hari-hari Nabi makan maki hamun orang tua tu. Tu nak cerita adab. Dan disebabkan adab dan akhlak Nabi, walaupun Nabi dah pun wafat, perempuan tua itu mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam disebabkan akhlak dan juga adab Nabi itu. Bayangkan. Cuba kalau kita diberi peluang menyuapkan orang tua yang maki hamun kita hari-hari. Bagaimanakah kaedah suapan kita agak-agak? Agak mau deradak asudu berketakak orang tu biar mampu agak macam tu lah kan. Itu cakap tu. Tapi Nabi tak macam itu. Nabi tak. Pernah satu ketika tengah nak semayang ni, tengah tunggu lepas azan nak semayang maghrib ni, nak semayang maghrib. Dikatakan ada pandangan kata semayang maghrib, ada pandangan kata semayang asar. Kemudian terbau satu bau yang kurang menyenangkan. Ada salah seorang sahabat dah terkeluar angin, maknanya terkentut. Maka semua orang pandang, siapa yang bangun nak pergi ambil wuduk ni, maknanya dia lah yang kentut. Tapi tengok tak ada. Tapi Nabi nak selamatkan maruah yang kentut tu tadi. Nabi tak tahu siapa terkentut. Nabi kata apa? Siapa yang nak makan daging kambing dengan aku selepas maghrib ni, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil wuduk. Langsung tak tahu siapa kentut. Nah, tengok Nabi macam mana.
Kan? Tu sebab saya kata tadi dalam menuntut ilmu kita tengok seorang nama dia Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas. Kan? Abdullah bin Abbas ataupun Imam Ibnu Abbas ni merupakan sepupu kepada Nabi. Dia paling rapat dan banyak belajar ilmu dengan Nabi, tapi setakat umurnya 13 tahun Nabi wafat. Dan setelah Nabi wafat, dia bertekad untuk belajar segala perkara tentang Rasulullah yang Rasulullah ajar tu dengan berguru dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Dia pergi berguru dengan semua sahabat-sahabat sampaikan dia pergi ke rumah Saidina Umar nak berjumpa dengan Saidina Umar nak belajar. Dia tahu Saidina Umar dekat dalam tengah tidur, dia baring dekat luar tu, dia tunggu sampai guru dia bangun. Dia tak kacau guru dia tengah tidur. Itu adab. Satu ketika Imam Ibn Abbas nampak Sa'ad bin Abi Waqqas, kata saya lah, dia tengah tunggu kenderaan. Mana kenderaan nak ambil ni. Kemudian Imam Ibn Abbas ambil seekor unta yang kebetulan tengah bersedia untuk ditunggangi. Maka dia bawa satu kereta unta ke kereta kuda ke lebih kurang macam tu. Naik Imam Ibn Abbas, tapi naik Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi Imam Ibn Abbas ikut daripada belakang. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kenapa kamu tak naik sekali? Kenapa kamu berjalan kaki saja? Kata Imam Ibn Abbas, beginilah kami diajar adab dan akhlak menghormati guru kami. Kemudian bila sampai dekat lokasi tempat yang dia nak tuju, turun Sa'ad bin Abi Waqqas, dia salam tangan Imam Ibn Abbas, dia cium tangannya. Tarik Imam Ibn Abbas, kenapa kau cium tangan aku? Beginilah kami diajar untuk menghormati, adab menghormati salasilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salam cium tangan tu memang ada. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hormati Allah sekalian, maka terdapat ancaman dalam sebuah hadis Nabi. Satu ancaman yang ni amaran yang Nabi bagi tahu, sesiapa yang menuntut satu ilmu daripada perkara ni harapkan dengan mendapat redha Allah, namun dia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan satu habuan dunia, nescaya dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat kelak. Ingat. Itu sebabnya kalau kita buka dalam kitab hadis 40, ya, hadis 40, dalam satu hadis disebut 4 kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapakah dia? Pertama, menuntut ilmu supaya dapat berlawan dengan orang yang handal, nak tengok siapa lagi handal pada aku. Maka orang tu dilaknat oleh Allah. Kedua, menuntut ilmu supaya orang mendongak kepadanya. Dia nak orang hormat dia. Dia dengan niat biar orang respect dia. Maka orang tu pun dilaknat oleh Allah. Ketiga, menuntut ilmu supaya mendapat kekayaan dunia, dilaknat oleh Allah. Mak ayah selalu kadang-kadang cakap dengan anak-anak, kalau kau nak kaya, hidup senang, pergi belajar. Salah ayat. Dan yang keempat, menuntut ilmu supaya dapat berlawan sesama orang yang bodoh. Lagi teruk. Menuntut ilmu supaya nak tengok dekat kalangan kawan yang tak berapa pandai tu, dia paling pandai. Itu memang lagi teruk lah. Jadi, itu sebab hati-hati. Maka seorang penuntut ilmu perlu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan tidak mensia-siakan masanya dengan perkara yang tak berfaedah. Perlu menjauhi sifat malu tidak bertempat. Apa malu tak bertempat? Ada kelas, ada apa-apa soalan? Macam itulah. Kelas saya tanya ni, ada apa-apa soalan? Koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Cikgu pun tak tahu kau faham ke tidak. Tiba-tiba ada hentakan yang keras, objek tumpul di kepala. Macam itulah dia. Dan ingat, jauhi sifat malu tidak bertempat, malu nak bertanya dan mengakibatkan diri kita terhalang daripada memperolehi manfaat ilmu. Kemudian perlu sabar, tidak berputus asa kerana tabir ilmu perlu dipelajari secara berperingkat-peringkat, bukan terus dapat kuasai semua. Kemudian dalam semua bidang ilmu pasti ada peringkat asas, pertengahan dan peringkat tinggi. Jadi semuanya kena berperingkat-peringkat. Hormati, muliakan guru atau orang yang menyampaikan ilmu kepada kita, dan beradab dengan guru. Memerlukan penuntut ilmu perlu mengetahui perkara yang menyenangkan hati guru. Itu sebab kalau guru kita bercerita benda kita dah dengar, senyap. Ni saya nak cerita ni. Dululah masa saya, wah dah dengar banyak kali dah. Jangan kita cakap, cikgu dah dengar lah cerita tu. Jangan. Itu tak beradab. Imam Malik ajar,
Walaupun kita dah dengar banyak kali, buat-buatlah tak pernah dengar. Ya ke? Buat macam tu je. Sebab guru tak ingat, dia dah cerita-cerita tu kat siapa pun dia tak ingat. Anak murid dia ramai. Kadang dia saya tanya, saya dah cerita belum benda? Dah cerita dah, tapi tak apalah, ceritalah lagi cakap dia tu. Jadi penuntut ilmu perlu memastikan tindakan kita sentiasa disenangi oleh guru, jangan menyakitkan hati guru. Begitu juga kita perlu mengulang kaji apa yang dipelajari. Juga kita perlu mengulang kaji semula, hafal kalau perlu. Antara kaedah yang terbaik untuk mengingati dan mengerti ilmu adalah beramal dengan ilmu yang baru didengar dan dipelajari. Contohnya kita dah belajar, dah dengar, sampai kepada yang lain, benda itu akan lekat dalam kepala kita. Jika kamu ingin menghafaz hadis, maka amalkanlah ia. Itu kata Imam Waqi'. Secara ringkasnya, maka penuntut ilmu perlu berakhlak dengan akhlak mulia dianjurkan oleh Nabi SAW. Begitulah antara adab penuntut ilmu dengan guru. Dengan menerapkan adab ini akan dapat mengukuhkan, memantapkan diri kita sejajar dengan tuntutan syarak serta falsafah pendidikan Islam secara amnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Jadi, kena jaga adab dan akhlak, insya-Allah mudah ilmu kita masuk dalam kepala kita, insya-Allah. Jadi, saya macam saya sebut tadilah, saya faham signal-signal yang diberikan itu. Jadi apa-apa pun saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Cuma saya nak tekankan sekali lagi, adab dan akhlak ini merupakan krisis nasional. Dekat luar sana terlalu banyak mereka yang tidak berakhlak, terlalu banyak mereka yang tidak menjaga adab. Maka pentingnya melalui institusi kolej vocational ni, kita mengingatkan semua pelajar, tolong jaga adab, tolong jaga akhlak, dan percaya cakap saya, itu adalah satu jalan yang paling senang untuk mencapai kecemerlangan. Sebab bila kita jaga adab, kita jaga akhlak, ilmu pun mudah sampai kat kita. Bila ilmu mudah sampai kat kita, mudah-mudahan meresap dalam jiwa, sanubari dan hati, mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Ada soalan nak tanya? Belah lelaki dia berapa nak tanya? Belah sini. Koma. Sebelah sini. Yang ni dah meninggal lah kot. Yang atas perempuan ada nak tanya? Yang tu, siapa pun salah nak tanya. Yang tunjuk tu. Yang tengah menunduk menangkup tu. Kau ingat aku tak nampak? Dia tak nak tanya, dia tunjuk orang lain tanya. Yang main, serbat mata tajam. Okey. Jadi insyaAllah saya doakan mudah-mudahan pelajar-pelajar kolej vocational menjadi pelajar-pelajar yang beradab, menjadi pelajar-pelajar yang berakhlak, menjadi pelajar-pelajar yang menjadi penyejuk mata, penyejuk hati guru-gurunya, menjadi pelajar-pelajar yang berjaya, menjadi pelajar-pelajar yang mudah menerima ilmu, menjadi pelajar-pelajar yang berjaya dalam peperiksaan, menjadi pelajar-pelajar cemerlang, dan berjaya mengangkat kolej vocational Sungai Buloh sebagai kolej vocational yang terbaik di dalam dunia ini. Mudah-mudahan dan menjadi orang yang berjaya, menyejukkan hati, dan juga memberikan kabar gembira kepada kedua ibu bapanya. Jadi saya doakan mudah-mudahan anda semua menjadi pelajar-pelajar yang beradab dan berakhlak mulia. Walhamdulillahirabbil alamin.